Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang ke-138 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Ahlan Fatimah Samsuddin Azima di ruangan Facebook, kemudian Siti Hazwani Dalina Caklan di ruangan TikTok, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-964, riwayat yang ke-2235, yang mana dalam riwayat ini Imam Muslim membawakan hadis berkenaan tentang ketika mana jenazah adalah wanita, maka di manakah perlu untuk imam berdiri. Kalaulah jenazah lelaki, maka kita tahu berdiri di bahagian kepala. Tapi kalaulah jenazah adalah wanita, maka sunnahnya Nabi SAW berdiri di bahagian mana? Terus baca. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Sallaitu khalfan Nabi." Aku telah menunaikan solat di belakang Nabi SAW, iaitu solat jenazah. Wa salla ala ummi Ka'ab, dan Nabi telah menunaikan solat jenazah ke atas ibu kepada Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Matat, yang minta maaf, ala ummi Ka'ab, ke atas ummu Ka'ab, kunyahnya. Matat, yang mana ummu Ka'ab telah meninggal dunia, wahya nufasa, dalam keadaan beliau masih dalam keadaan nifas. Nifas adalah dalam keadaan baru melahirkan anak, dan Ummu Ka'ab meninggal dunia. Maka di sini kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, fihi itsbatus salah 'alan nufasa. Hadis ini menjadi dalil walaupun yang meninggal itu adalah wanita yang dalam keadaan haid sekalipun, dalam keadaan nifas sekalipun, maka tetap akan disolatkan jenazah. Terus baca, wahi faqama, maka Nabi SAW telah berdiri lis salati, ketika mana solat, alaiha, ke atas Ummu Ka'ab, wastaha, pada pertengahan Ummu Ka'ab. Maka di sini kata Imam Nawawi, wa anna sunnah, hadis ini menjadi dalil bahawa sunnah an yaqifal imamu, hendaklah imam berdiri waktu solat jenazah, inda ajizatil maitah, pada sisi pinggang wanita yang meninggal dunia. Maka bila jenazah tersebut adalah wanita, sunnah untuk imam berdiri di bahagian pinggang wanita. Dan kalaulah lelaki, maka sunnah untuk imam berdiri di bahagian kepala. Dia bahagian bahagian kepala ataupun dada. Terus baca hadis 2236, lebih kurang sama, baca. Riwayat 2237 masih lagi menunjukkan dalil bahawa sunnah untuk mensolatkan jenazah wanita pada bahagian pinggang, pada bahagian pertengahan badan mereka. 2237, baca dulu sanad dia. Maka Samurah bin Jundub adalah antara sahabat yang masih muda. Maka daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah, adalah aku pada zaman Nabi SAW, ghulaman, seorang kanak-kanak yang masih kecil. Fakuntu ahfadhu anhu, namun banyak perkara yang aku ingat daripada baginda. Fama yamna'uni minal qaul, namun tidaklah yang menghalang aku daripada berkata-kata, illa annahahuna, kecuali sesungguhnya pada waktu itu, rijalan, ada beberapa sahabat dewasa yang mana mereka lebih tua daripada aku. Maka Samurah bin Jundub tidak banyak berkata-kata sewaktu Nabi SAW masih hidup. Namun dia banyak mengingati
tingkah laku, kelakuan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Wa qad sallaitu wara'a Rasulillah, kata Samurah bin Jundub, dan aku pernah menunaikan solat di belakang Nabi SAW, solat jenazah ala mra'atin, yang Nabi tunaikan solat ke atas seorang wanita, matat fi nifasiha, yang mana wanita ini meninggal dunia dalam melahirkan anaknya dan pada waktu itu masih dalam keadaan nifas. Faqama alaiha Rasulullah, maka Nabi SAW telah berdiri untuk menunaikan solat ke atasnya, wastaha, dan Nabi berdiri di tengah-tengahnya. Maka sunnah untuk berdiri di bahagian pinggang wanita yang meninggal dunia untuk solatkan jenazah ke atasnya. Baca wafi riwayah wastaha, sama juga maka baginda telah berdiri di bahagian tengah, bahagian pinggang wanita tersebut untuk mensolatkan jenazahnya. 2238 baca. Daripada Jabir bin Samurah, hadis yang kita nak baca ini menunjukkan bahawa boleh untuk menaiki kenderaan. Walaupun sunnahnya, maka adalah menghantar jenazah berjalan kaki, kalaulah tempat tersebut tidak jauh. Namun hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah menunggang unta, menunggang kenderaan sewaktu menghantar jenazah, maka ianya menjadi dalil bahawa harus dan boleh untuk menunggang kenderaan ketika menghantarkan jenazah. Tapi zaman kita dah biasa kerana tempat kubur adalah jauh daripada tempat solat dan tempat mandi, maka semua orang dah menggunakan kenderaan untuk pergi menghantar jenazah, maka tidak ada masalah. Maka daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, utian Nabi telah dibawakan kepada Nabi SAW bifarasin, dengan seekor kuda mu'rawrah yang tidak berpelana. Mu'rawrah, kuda yang tidak berpelana. Farakibahu, maka Nabi SAW telah menunggang kuda tersebut. Hinan sarafa, ketika baginda dalam perjalanan setelah selesai daripada menunaikan solat ke atas jenazah Ibnu Dahda. Wa nahnu namshi haulah, dan kami berjalan di sekeliling baginda. Maka walaupun para sahabat lain berjalan, Nabi SAW menunggang kuda, maka tidak ada masalah. Hukum ni adalah harus dan boleh. 2239 baca. Ini semua tentang riwayat boleh menunggang kenderaan ketika mana menghantarkan jenazah, walaupun ada jemaah yang lain pada waktu itu berjalan kaki mengiring dan juga mengusung jenazah, tidak ada masalah. Jawapannya adalah boleh. Terus daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, shalla Rasulullah, Nabi SAW telah mensolatkan ke atas jenazah Ibnu Dahdah. Nanti kita akan baca kisahnya pada muka surat sebelah. Summa utiya bi faras, kemudian telah dibawakan seekor kuda kepada Nabi SAW, uryan, yang tidak berpelana. Maksudnya pada waktu itu dia tidak ada pelana, tidak ada apa-apa. Ini adalah sekadar kuda yang kosong. Fa'aqalahu rajul, maka telah menahan kuda tersebut seorang lelaki supaya Nabi SAW boleh naik. Fa'aqalahu rajul, pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi, amsakahu lah wa habasah, maka ada seseorang telah menahan kuda ini agar tidak bergerak-gerak. Wa fihi ibahatu dhalik wa annahu la ba'sa bi khidmati tabi' matbu'uhu biridah. Maka daripada sini juga menjadi dalil tidak ada masalah bagi seseorang yang ingin untuk berkhidmat kepada orang lain seperti mana yang dibuat oleh lelaki ini kepada Nabi SAW. Farakibah, maka Nabi SAW telah menunggang kuda tersebut. Faja'ala yatawaqqasu bih, maka kuda ini telah mula melompat-lompat membawa Nabi SAW. Wa nahnu nattabi'uh, dan kami mengikuti Nabi SAW. Nas'a khalfah, kami berlari-lari di belakang baginda. Qala, berkata perawi, faqala rajulun minal qaum, maka telah berkata seorang lelaki daripada ramai-ramai para sahabat, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda berkenaan jenazah Ibnu Dahdah, fakam min izkin mu'allaq, maka berapa banyakkah daripada dahan-dahan kurma yang tergantung, au mudalla, sama juga tergantung, fil jannah, di dalam syurga, yang menjadi milik Ibnu Dahdah. Maka apakah kisah Ibnu Dahdah? Kenapa Nabi sebut tentang
dahan-dahan daripada pohon kurma di dalam syurga. Kisahnya ada pada baris yang kedua. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sababuhu, sebab kenapa Nabi SAW sebut begitu adalah anna yatiman khasama Aba Lubabah fi nakhlah. Ada seorang anak yatim yang telah bertengkar dengan seorang sahabat lain bernama Abu Lubabah berkenaan tentang sebatang pokok kurma. Yatim ini kata milik dia, Abu Lubabah kata milik dia. Fabakal ghulam, maka anak yatim tersebut telah menangis. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Lubabah, a'tihi, berilah sahaja pohon kurma ini kepada anak yatim tersebut. Walaka biha idkun fil jannah, maka sebagai ganti untukmu adalah sebatang pohon di dalam syurga. Maka Abu Lubabah pada waktu itu dia berkata tidak. Dan memang hak dia sebab itu adalah milik dia, mengikut pandangan dia. Maka apabila perkara tersebut didengari oleh Abu Dahdah, boleh Abu Dahdah dengar, maka Nabi SAW sebut bahawa akan beroleh pohon di dalam syurga. Maka fashtaraha, maka telah membeli satu batang pohon kurma tersebut Abu Dahdah daripada Abu Lubabah dengan bayaran bihadiqatin lahu, seluruh kebun milik dia untuk satu pohon kurma yang dia nak berikan kepada anak yatim tadi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, Ali biha idkun in utituhal yatim, adakah aku akan mendapat apa yang engkau janjikan daripada pohon kurma di dalam syurga jika aku serahkan pohon ini kepada anak yatim tersebut? Maka baginda Nabi SAW bersabda, na'am, bahkan. Maka sebab itu bila dia meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, kam min idkin mu'allakin fil jannati libni Dahdah, berapa banyak pohon kurma yang dia akan beroleh dalam syurga bagi Abu Dahdah ataupun Ibnu Dahdah kerana dia sanggup menggembirakan seorang anak yatim walaupun dia kehilangan seluruh kebun yang dia ada. Jelas ke jelas? 2240 baca. Maka daripada sini bermula hadis berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang lahat. Maka di dalam Islam, maka kubur itu boleh digali dengan dua cara. Lahat. Apakah maksud lahat? Maka digali kubur dan pada bahagian kiblat, katakanlah bahagian kiri saya adalah kiblat, maka dia ke dalam sedikit kubur tersebut. Maka dia ada lubang ke arah dalam, ke arah kiblat ketika mana kubur tersebut digali. Adapun syirk pula adalah kubur yang digali dan lubangnya pada waktu itu di bahagian tengah untuk diletakkan jenazah. Maka lahat ini adalah kubur Nabi SAW seperti riwayat yang kita bakal baca ini. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kubur bentuk lahat adalah lebih afdal berbanding daripada kubur berbentuk syirk. Terus baca hadis. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala telah berkata fi maradihi alladhi, pada sakit yang telah membawa kepada kematian dia, beliau berkata, ilhadu li lahda, galilah untukku kubur berbentuk lahat. Apakah maksud lahat? Maka lihat pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, ianya adalah ma'ruf, istilah yang terkenal, lahat. Apakah maksud lahat? Asyikku, iaitu digali kubur dan ada ruang tahtal janibil qibli, di bawah penjuru yang menghadap ke arah kiblat. Maka macam contoh, digali kubur begini, tapi ke mana arah kiblat? Maka pada waktu itu ada lubang yang ke dalam, ke kiri ataupun ke kanan bergantung ke mana kiblat. Maka pada waktu itu selalunya kalaulah dimasukkan kepala jenazah, maka ke kiri, supaya dia boleh baring di lambung kanan dan kemudian mukanya menghadap ke arah kiblat. Maka bahagian yang kosong yang ke arah kiblat, maka itu dipanggil lahat. Sementara syirk pada waktu itu dia di tengah-tengah tempat untuk diletakkan jenazah. Maka beliau berkata, galilah untukku kuburku berbentuk lahat. Wansibu alayya, dan susunlah ke atasku al-labin, batu-batu, nasaba, pada waktu itu sebagai penghalang. Maka sebab itu sunnah, apabila kita tengok lahat berbentuknya pada waktu itu seperti L sedikit. Sebab dia punya tempat koreknya adalah di bahagian kiri selalunya yang menghadap kiblat. Maka bila jenazah dah dimasukkan di situ, maka sunnah untuk meletak batu-batu
di belakang jenazah sebab mukanya dah menghadap kiblat. Maka belakangnya pada waktu itu yang kita nampak, maka sunnah untuk menyusun batu-batu di belakang jenazah tersebut. Sebab itu beliau berkata, dan susunlah dan letakkanlah di atasku batu-batu. Kemudian barulah ditutup kubur tersebut, dikambus dan ditutup pada waktu itu kubur tersebut. Kemudian pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang ketujuh, kata Imam Nawawi, waqad nuqilu, dan disebutkan anna adata labinatihi, bahawa jumlah batu bata yang disusun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un adalah 9. Kemudian pada baris atasnya disebut wa fihi dalilun li mazhab Syafi'i. Hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa menanam jenazah berbentuk lahat adalah lebih afdal daripada berbentuk syik. Idza amkana, apabila ada kemungkinan untuk buat lahat. Wa ajma'u, dan mereka semua telah sepakat ala jawazil lahat, bahawa sebenarnya kedua-dua jenis kubur adalah boleh, lahat pun boleh dan syik pun adalah boleh. Terus baca hadis terusnya. Kama suni'a, sebagaimana telah dilakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kubur Nabi adalah berbentuk lahat. Jelas ke jelas? Terus riwayat yang ke-2241 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ju'ila, telah diletakkan, telah dihamparkan di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam qatifatun, kain bercorak, hamra, yang berwarna merah. Di bawah jenazah diletakkan kain, kemudian barulah diletakkan jenazah. Apakah hukum meletak kain di bawah jenazah di dalam kubur? Maka pada baris yang ke-2, 4, 6, 8, kata Imam Nawawi, hadhil qatifah, yang meletakkan kain ini adalah syukran, yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau telah menyebut, karihtu an yalbasaha, aku tidak suka ada orang yang menggunakan kain ini, sesiapa pun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nassa Syafi'i, maka di sisi Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, bahawa ala karahati wad'i qatifah, maka makruh meletakkan sebarang kain ataupun bantal ataupun apa-apa di bawah mayat di dalam kubur. Makruh. Hukumnya adalah makruh. Walaupun tak berdosa tapi adalah makruh. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad was-sawabu, pada baris yang kedua, pada baris bawah tu, dan yang sahih adalah hukumnya adalah makruh seperti yang disebutkan tadi. Maka apa jawapan yang nak diberikan tentang hadis ini? Maka jawapannya adalah bi anna syukrana infarada bi fi'li dhalik. Sebenarnya yang bersendirian melakukan itu tanpa persetujuan pada sahabat yang lain adalah syukran, yang merupakan hamba yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan. Walam yuwafiqhu, dan perbuatannya tidak disepakati oleh para sahabat yang lain. Wala alimu dzalika, dan kebanyakan para sahabat tidak mengetahui tentang tingkah laku syukran yang meletakkan kain di bawah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maka jelas hukumnya adalah makruh. Terus baca hadis. Qala Muslim, sakhras. Apakah maksud sarakhs, minta maaf. Sarakhs ataupun sarkhas. Maka ianya adalah satu tempat yang terletak di Khurasan. Yang terletak di Khurasan. Daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Famadinatun ma'rufatun bi Khurasan. Boleh baca sarkhas ataupun sarkhs. Terus 2242 baca. Maka daripada Sumamah bin Syufai, beliau meriwayatkan bahawa kami bersama dengan Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bi ardir Rum, di kawasan Rum, bi Rudis, di tempat yang bernama Rudis. Fatufiya, maka salah seorang daripada teman kami telah meninggal dunia. Fa amara Fadalah,
maka Fadalah telah memerintahkan biqabrihi untuk menanamkannya, mengkuburkannya. Fasuwiya, maka telah diratakan kubur tersebut. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW ya'muru, memerintahkan bitaswiyatiha, untuk meratakan kubur, tidak meninggikan pada waktu itu kubur. Dalam mazhab Syafi'i, maka boleh untuk ditinggikan kubur sebagai tanda yang ini adalah kubur kadar lebih kurang syibr, satu jengkal. Tapi taklah terlalu tinggi, kadar satu jengkal. Nanti kita akan baca. 2243 baca dulu. Maka Ali bin Abi Talib telah berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, mahukah aku menghantarkan kamu sebagaimana cara Nabi SAW telah menghantarkan aku. Maka Nabi SAW berpesan, alla tad'a timsalah, janganlah kamu bertemu dengan mana-mana timsal patung, illa tamastah, kecuali kamu menghapuskannya, wala qabra, dan tidaklah kamu bertemu dengan mana-mana kubur musyrifah yang tinggi, dalam kurungan dengan ketinggian yang melampau. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kadar satu jengkal jika ditinggikan kubur, maka tidak mengapa nak menunjukkan tanda di situ adanya kubur. Illa sawaitah, kecuali pada waktu itu kamu ratakan. 2244 baca. Wasuratan, dan tidaklah ada gambar. Dalam syarah kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang kedua 45. Al-amru bitaghyini suwar zawatil arwah, iaitu gambar-gambar apa benda yang hidup, makhluk yang hidup. Maka Nabi SAW bersabda, dan tidaklah kamu bertemu dengan gambar-gambar makhluk yang hidup, illa tamastaha, kecuali hendaklah kamu memadamkannya. Berkenaan tentang meninggikan kubur pada baris yang ketiga, maka kata Imam Nawawi, anna sunnah adalah annal qabra, bahawa sesungguhnya sesuatu kubur tersebut tidaklah diterlalu tinggikan, raf'an kathira, janganlah diterlalu tinggikan. Wala yusannam, dan tidaklah perlu dibuat seperti bonggolan-bonggolan unta. Bal yarfa, bahkan ditinggikan kadar satu jengkal, wa yusattah, dan diratakan. Maksudnya ditinggi satu jengkal dan diratakan. Tak perlu ada bonggol-bonggol unta dan seumpamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terus baca. Jelas ke jelas? Terus baca. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang an yujassasal qabru, daripada memutihkan kubur dengan kapur. Maksudnya tidak perlu nak menghias kubur. Maka Nabi larang daripada memutihkan kubur dengan kapur. Maka apakah hukum memutihkan kubur dengan kapur? Begitu juga taksis yang bakal kita baca. Maka 246. Pada baris yang ke-6 kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis, maka hadis ini menjadi dalil karahah, bahawa makruh memutihkan kubur dengan kapur, wal bina, dan makruh untuk membuat binaan di atas kubur, wa tahrimil qu'ud, dan haram hukumnya duduk di atas kubur. Wal muradu bil qu'ud huna al julus alaihi, maka maksud daripada qu'ud adalah duduk di atas kubur, hukumnya adalah haram. Kemudian pada baris bawah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar. Pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi, tajsisul qabri makruh. Mewarnakan kubur dengan warna putih daripada kapur, hukumnya adalah makruh. Duduk di atas kubur, hukumnya adalah haram. Begitu juga haram bersandar kepada kubur. Wa ammal bina'u alaih, adapun membuat sesuatu binaan di atas kubur, fa in kana fi milkil bani, maka jika binaan itu adalah pada tanah orang yang membina, maka hukumnya adalah makruh. Namun kalaulah ia membina pada tanah yang wakaf, yang mana milik hak umum, maka ianya adalah haram, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, wa ra'aitul a'immah, dan aku telah melihat para imam di Mekah, ya'muruna bihadmi ma yudma, mereka telah
memerintahkan agar dirobohkan binaan-binaan yang dibina di atas kubur. Wa yu'ayyidul hadam qawlahu wala qabran musyarrifan illa sawaita. Terus baca hadis. Jelas ke jelas? Terus. Maka Nabi larang daripada duduk di atas kubur dan daripada membuat sesuatu binaan di atas kubur. 2246 baca sampai habis. Maka Jabir meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini, iaitu Nabi melarang daripada memutihkan kubur dengan kapur, daripada duduk di atas kubur, daripada membina sesuatu di atas kubur. 2247 baca hadis. Daripada Jabir radhiyallahu taala beliau berkata, nuhiya, dilarang, an taksis dengan tajsis, maksudnya adalah sama, iaitu memutihkan kubur dengan kapur, dengan kapur. 2248 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkenaan tentang larangan duduk di atas kubur. La an yajlisa ahadukum, duduknya salah seorang daripada kamu di atas bara api, ala jamrah, fatuhriqa thiyabah, lalu bara api tersebut membakar pakaiannya, fatakhlusa ila jildih, lalu tembus sehingga kepada kulitnya, itu adalah lebih baik daripada duduknya salah seorang kamu di atas kubur. Maka Nabi SAW tidak suka untuk duduk di atas kubur yang mana bawahnya ada kubur dan kita duduk di atas kubur tersebut. 2249 baca sampai habis, riwayat yang lebih kurang sama. Terus. Daripada Abu Martha Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu 'alal kubur, janganlah kamu duduk di atas kubur, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kamu solat menghadap ke arah kubur. Solat yang apa, yang biasa, solat sunat, solat fardu dan seumpamanya. Adapun solat jenazah di atas kubur, maka itu tak ada masalah. Itu kita telah baca, kalaulah jenazah tersebut telah dikebumikan dan kita baru tiba lewat, maka boleh solat jenazah. So dalam solat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tapi solat biasa ada rukuk dan sujud. Sebab itu kata Imam Nawawi, tasrih hadis ini adalah jelas bin nahyi anis salah, dengan larangan daripada menunaikan solat ke arah mana-mana kubur. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, wa akrahu, dan aku tidak menyukai, an yu'azzima makhluk, daripada mengagungkan makhluk lalu dijadikan kuburnya sebagai tempat solat. Makhafatal fitnah, khawatir berlakunya fitnah pada waktu itu ke atasnya. Terus baca riwayat seterusnya. Daripada Abu Martha Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kamu duduk di atas kubur. 2252 baca. Maka daripada sini bermula hadis-hadis yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahawa boleh menunaikan solat jenazah dalam masjid. Dan banyak hadis yang dibawa. Kerana sebahagian besar para ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh solat di dalam masjid. Maka sebab itu pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini dan berikutnya menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i fi jawazi solah, bahawa boleh menunaikan solat jenazah ke atas mayat di dalam masjid. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara itu Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan la tasihu solah, tidak sah solat ke atas jenazah di dalam masjid. Mereka menolak untuk solat di jenazah di dalam masjid. Dari mazhab Syafi'i masyhur, iaitu hadis Sahal bin Bayda radhiyallahu anhu yang Nabi solatkan jenazahnya di dalam masjid, menunjukkan hukumnya adalah boleh. Dan beliau meninggal lewat pada tahun yang ke-9 Hijrah. Baca hadis dia.
Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala telah memerintahkan untuk dilalukan jenazah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid. Fatusalli alaih, supaya Ummul Mukminin Aisyah boleh solatkan jenazah dia. So Ummul Aisyah punya rumah dalam masjid. Maka dia minta untuk lalukan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam masjid sebelum dibawa ke musalla janais yang terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi. Maka bila Ummul Aisyah perintahkan begitu, fa'ankaran nasu dzalika 'alaiha, maka banyak orang pada waktu tu tak bersetuju. Dia kata mana boleh solatkan jenazah dalam masjid, tak boleh bawa jenazah masuk dekat masjid. Faqalat, maka berkata Aisyah, ma asra'a ma nasiyan nas, betapa cepatnya manusia lupa. Ma salla Rasulullah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat jenazah ke atas Suhail bin Barda illa fil masjid, kecuali pada waktu itu Suhail bin Barda diletakkan jenazahnya dalam masjid. Maka hadis ini menjadi dalil pada baris yang terakhir syarah Nawawi, dalilun li taharatil adami, bahawa jenazah manusia adalah suci, tidak ada masalah untuk diletakkan di dalam masjid. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sesungguhnya beliau apabila meninggalnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas arsala, maka para ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi telah mengutuskan seseorang ayyamurru, bahawa hendaklah mereka membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas melintasi dalam masjid. Fayusallina 'alaiha, maka ummahatul mukminin isteri Nabi boleh menunaikan solat ke jenazah ke atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Fafa'alu, lalu mereka buat. Fawukifa bihi ala hujarihin, maka telah diberhentikan sekejap jenazah tersebut di hadapan rumah ummahatul mukminin. Yusallina alaih, supaya mereka boleh mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ukhrija bihi min babil janazah, dan kemudian jenazah tersebut dikeluarkan daripada pintu jenazah alladhi kana ilal maqa'id, yang merupakan laluan untuk pergi ke tempat solat jenazah. Fabalaghahunna annan nas, maka telah sampai ke pengetahuan ummahatul mukminin bahawa ada beberapa orang yang telah mengkritik perbuatan tersebut. Sebab pada zaman tersebut mereka masih lagi menyangka sebab Nabi kebanyakan waktu solat jenazah di tempat sebelah masjid, tidak dalam masjid, maka mereka mengata dan mendakwa tak boleh solat jenazah langsung dalam masjid. Waqalu, lalu mereka berkata, maka natil janaizu yudkhalu, tidak ada jenazah yang dimasukkan ke dalam masjid. Fabalagha dzalika Aisyah, kata-kata ini sampai kepada Aisyah, maka beliau berkata, ma asra'an nas ila an ya'ibu, betapa cepatnya manusia mengkritik benda yang mereka tidak ada ilmu langsung tentangnya. Abu alaina, adakah mereka mengkritik kami para ummahatul mukminin, ayyumarra bi janazah, yang meminta agar jenazah dilalukan di dalam masjid. Wa ma shalla Rasulullah, dan tidaklah Nabi SAW menunaikan salat ke atas sahabat yang bernama Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid, kecuali pada waktu itu di tengah-tengah masjid. Maka menunjukkan dalil bahawa boleh menunaikan salat jenazah di dalam masjid. Dan itulah pandangan mazhab Syafi'i, bahawa tidak ada masalah untuk menunaikan salat jenazah di dalam masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Maka pada baris yang keempat, sebab itu tadi kita baca, wa fi hadzal hadis dalilun li Syafi'i. Hadis-hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i fi jawazi salah, bahawa boleh menunaikan solat ke atas jenazah di dalam masjid. Kemudian berkenaan tentang Suhail bin Bayda, maka siapakah mereka ini? Pada baris yang kedua, kata para ulama, anak-anak lelaki Bayda ada 3 orang adik-beradik, Sahal, Suhail dan Safwan. Dan Bayda ini bukan nama bapa mereka. Bayda adalah nama ibu mereka, dan nama asal ibunya adalah Da'dun. Da'dun, ismuha Da'dun. Wal Bayda wasfun, adapun Bayda itu adalah sifat dia, kerana keputihan dia, maka beliau dipanggil Bayda. Nama ayah mereka adalah Wahab bin Rabi'ah al-Qurashi al-Fihri. Dan daripada 3 orang adik-beradik ini, yang paling awal masuk Islam adalah Suhail. Dan beliau sempat berhijrah ke Habsyah. Beliau kembali ke Mekah dan sempat berhijrah ke Madinah
sempat bersama dalam peperangan Badar dan beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-9 Hijrah. Maka perbuatan Nabi mensolatkan jenazah Suhail bin Bayda di masjid pada tahun 9 Hijrah menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah berlaku di penghujung usia hidup Nabi dan tidaklah ada dakwaan yang mengatakan ianya mansuh, terbatal dan seumpamanya. Qala Muslim, terus 2254 baca. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana meninggal dunianya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita dah dengar kisah ni tadi. Maka Aisyah meminta, udkhulu bihil masjid. Masukkanlah jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid hatta usalli alaih, supaya aku boleh menunaikan solat jenazah ke atasnya. Fa unkira dzalika alaiha. Maka ada beberapa orang tidak bersetuju dengan pandangan Aisyah. Maka Aisyah berkata, wallahi demi Allah, laqad shalla Rasulullah, demi sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan salat ala ibnai Bayda, bukan seorang tetapi ke atas dua orang anak lelaki Bayda di dalam masjid. Itulah Suhail dan saudaranya. 2255 baca. Maka bermula daripada sini, maka diterangkan berkenaan tentang ucapan salam ketika mana menziarahi akan jenazah yang ada di tanah perkuburan. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuha, setiap kali giliran malamnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kerana Nabi ada 9 orang isteri yang masih hidup ketika mana Nabi wafat, maka setiap malam Nabi akan bergilir dengan isteri yang berbeza. Setiap malam giliran isteri yang berbeza. Maka kata Aisyah, apabila tiba giliranku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, maka baginda telah keluar pada penghujung malam ke perkuburan Baqi'. Fayaqulu, nanti kita baca kisah penuhnya kejap lagi. Fayaqulu, maka Nabi mengucapkan, sama-sama ikut, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan sesungguhnya dengan izin Allah, kami pun akan menyusuli kamu. Lalu kita bila bagi salam, kita mengingatkan diri kita yang kita pun akan menyusuli mereka. Kemudian Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad. Maka ini yang Nabi SAW berikan salam kepada penduduk Baqi'. Maka kita boleh amal. Cumanya setiap beberapa hadis ada sedikit sebanyak perubahan yang tak ketara pada lafaznya. Maka kita boleh amalkan mana-mana ketika mana kita menziarahi Baqi' ataupun mana-mana tanah perkuburan untuk memberikan salam sebagaimana Nabi SAW telah memberikan salam beserta dengan permohonan doa pengampunan untuk penduduk dan juga penghuni Baqi'ul Gharqad. 2256 baca. Maka kisah ni lebih detail, lebih panjang tentang Ummul Mukminin Aisyah bersama Nabi SAW. Terus maka Aisyah telah berkata, ala uhaddithukum, mahukah aku menceritakan kepada kamu berkenaan tentang Nabi dan berkenaan tentangku? Maka kami pun menjawab bala. Kemudian Imam Muslim bawakan sanad yang lain. Terus Maka beliau telah berkata, mahukah aku ceritakan kepada kamu, iaitu Muhammad bin Qais bin Makhramah. Beliau berkata, mahukah aku berceritakan kepada kamu berkenaan tentang diriku wa an ummi, dan juga Ummul Mukminin Aisyah. Ummi di sini bukanlah maksud ibunya, tetapi Ummul Mukminin, ibu orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Qala, berkata perawi, fazananna, maka kami menyangka pada awalnya yang beliau maksudkan adalah ibu yang telah melahirkannya.
namun beliau maksudkan adalah Aisyah. Maka apabila beliau berkata qalat Aisyah, maka telah berkatalah Aisyah. Maka apa yang Aisyah radhiyallahu taala anha katakan, ala uhaddithukum, mahukah aku habarkan kepada kamu berkenaan tentang peristiwa yang berlaku berkenaanku dan berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata yang lain, bala, bahkan wahai ummul mukminin. Terus maka tak kala pada malam yang merupakan giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berada di rumahku ataupun di sisiku. Inqalaba kita boleh lihat pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Inqalaba bermaksud insarafa minal masjid. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda telah pulang daripada masjid. Bila Nabi SAW telah pulang daripada masjid. Pada baris yang kedua, pada nombor 2. Inqalaba, maksudnya pada waktu itu apabila insarafa minal masjid. Apabila baginda pulang daripada masjid. Fawada'a rida'ah, maka Nabi telah letakkan selendang baginda. Wa khala'ana alaih, Nabi telah letakkan kedua selipar baginda. Fawada'ahuma, dan baginda telah meletakkan kedua selipar baginda di sisi kedua kaki baginda. Wa basata, dan baginda telah menghamparkan tarafa izarih, penghujung kain baginda, ala firashi, di atas tilam. Fattaja'a, maka baginda pun telah baring. Falam yalbath, maka tidaklah baginda menunggu, illa raithama, kecuali pada kadar. Raithama bermaksud qadrama. Pada baris yang ke-3, 6, 8, 10, ay qadrama. Maka tidaklah baginda tunggu kecuali pada kadar dhanna, yang baginda menyangka, an qad raqadtu, bahawa sesungguhnya aku telah tidur, kata Aisyah. Fa akhadha ridaahu, maka baginda telah mengambil selendang baginda, ruwaida, perlahan-perlahan. Wan ta'ala, Nabi telah memakai selipar baginda, ruwaida, perlahan-perlahan. Wa fatahal baba, Nabi telah membuka pintu rumah kami, ruwaida, perlahan-perlahan. Fakhraja, lalu Nabi keluar. Summa ajafahu, kemudian baginda telah menutup pintu tersebut, ruwaida, perlahan-perlahan. Semua baginda buat perlahan-perlahan. Maka Aisyah ni radhiyallahu anha, dia telah mula bersangka buruk. Nabi nak pergi mana tengah-tengah malam ni? Ke mana Nabi nak pergi? Faja'altu dir'i, maka kata Aisyah, cepat-cepat aku memakai pakaianku, fi ra'si, pada kepalaku. Wahtamartu, dan aku menutup rambutku dengan khimar. Wa taqanna'tu izari, aku mengetatkan kainku, sebab nak kejar Nabi maka kena ketatkan kain. Summan talaqtu ala ithrihi, kemudian aku keluar mengikuti jejak langkah Nabi. Hatta ja'al baqi', maka Nabi telah berada di Baqi'. Faqama, dan Nabi telah berdiri di Baqi'. Fa atala al-qiyam, dan Nabi berdiri lama di perkuburan Baqi'. Thumma rafa'a yadayh, kemudian Nabi SAW telah mengangkat kedua tangan baginda, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Thumma harafa, kemudian Nabi SAW telah pulang. Fanharaftu, bila Aisyah nampak Nabi pulang, maka dia pun pulang. Fa asra'a, tiba-tiba Nabi balik dengan cepat, Nabi berjalan dengan laju. Fa asra'tu, maka Aisyah dia lagi laju sebab dia kena sampai ke rumah sebelum Nabi. Faharwala, tiba-tiba Nabi berlari-lari untuk sampai ke rumah. Faharwaltu, maka pada waktu itu aku pun berlari lagi laju. Faahdara, maka Nabi SAW telah menghampiri rumah. Faahdartu, dan aku pun pada waktu itu menghampiri rumah. Fasabaqtuhu, namun aku berjaya mendahului Nabi. Fadakhaltu, dan aku pun masuk ke rumah. Falaisa illa, maka tidaklah kecuali aku baru sahaja berbaring. Fadakhala, maka Nabi masuk. Maka Nabi pun bertanya, malaki ya Aish hasya Rabiah, mengapa kamu wahai Aisyah kehabisan nafas? Hasya Rabiah, kehabisan nafas. Kenapa kamu tercungap-cungap wahai Aisyah? Kenapa kamu kehabisan nafas? Maka Aisyah berkata, qultu la syai', tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, la tukhbirini, pasti dan pasti kamu beritahu kepadaku sebabnya, ataupun pasti dan pasti akan mengkhabarkan kepadaku Allah, Zat yang maha mengetahui segala perkara. Qalat, maka berkata Aisyah, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, demi ibu dan ayahku. Fa akhbartu, dan aku pun cerita semua kisah
yang dia berasa curiga kenapa Nabi keluar tengah malam dan sebagainya. Maka dia pun ikut Nabi. Maka Nabi bertanya, fa antis sawadul ladzi raaitu amami? Maka adakah engkau bayang-bayang yang aku lihat berada di depanku? Maka Aisyah berkata, ya. Falahadani, maka Nabi telah menolak pada dadaku dengan tolakan auja'atni, yang telah menyakitkanku. Nabi tolak pada waktu itu pada dada Aisyah. Maka Nabi bersabda, azananti, adakah kamu merasakan an yahifallahu alaiki, bahawa Allah dan Rasulnya akan berlaku tidak adil kepada kamu? Qalat Aisyah, berkata Aisyah, mahma yaktumin nasu ya'lamuhu Allah, bagaimanapun manusia nak menyembunyikan jawapan, Allah pasti tahu. Maka Aisyah berkata jujur, na'am, ya wahai Rasulullah, aku telah bersangka buruk dengan kamu. Qala, maka Nabi menerangkan, fa inna Jibril, maka sesungguhnya Jibril, atani telah datang kepadaku, hina ra'aiti, pada waktu yang kamu telah melihat aku bangun. Fanadani, maka Jibril telah memanggilku. Fa'akhfahu minki, maka aku telah menyembunyi pergerakanku daripada kamu. Fa'ajabtuhu, dan aku telah menyahut panggilan Jibril. Fa'akhfaituhu minki, dan itu pun aku sembunyikan daripada kamu. Walam yakun yadkhulu alaiki wa qad wada'ti thiyabaki, dan tidaklah Jibril akan masuk ke dalam rumah kerana kamu telah membuka pakaian kebiasaan kamu sebab nak tidur. Wa zanantu an qad raqiti, dan aku pula menyangka bahawa kamu telah tidur, wahai isteriku, wahai Aisyah. Fakarihtu, maka aku tidak mahu untuk mengejutkan kamu. Wa khasyitu an tastawhishi, dan aku takut kalaulah aku berbuat bising, maka itu akan mengganggu kamu. Faqala, maka Nabi SAW telah bersabda, maka Jibril telah berkata, minta maaf. Faqala Jibril, inna rabbaka, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu, ya'muruka, telah memerintahkan kamu, an ta'tiya, agar kamu pergi mendatangi ahlal baqi', penghuni-penghuni perkuburan Baqi'. Fatastaghfira lahum, maka mintalah doa keampunan bagi mereka. Qalat, berkata Aisyah, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, maka bagaimanakah cara aku nak mendoakan penghuni kubur wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, assalamu, ikut, ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ada dua lam, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Maka ini pun ucapan salam kepada penghuni kubur yang kedua yang kita boleh gunakan. Riwayat seterusnya lebih kurang sama, 2257 baca. Ana abihi, daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan mereka, idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar menuju ke tanah perkuburan, fakana qailuhum yaqul, fi riwayati Abi Bakrin, maka hendaklah mereka mengucapkan, ikut, assalamu ala ahli diyar. Dalam sebahagian riwayat, assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun. Maka cuma dalam riwayat ini ada penambahan, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah bagiku dan untuk kamu akan afiah, kesejahteraan. 2258 baca. Maka ini berkenaan tentang Nabi meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibu baginda. Maka daripada hadis ini dan hadis-hadis berikut nak menerangkan galakan untuk menziarahi kubur. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Atiyah sini, Atiyah. Atiyah, baby. Baby. Atiyah. Atiyah Sabrina. Okey. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi kubur ibu baginda. Fabaka, maka baginda telah menangis, minta maaf,
hadis atasnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'zantu Rabbi, aku telah meminta izin kepada Tuhanku an astaghfira li ummi, untuk aku memohon keampunan bagi ibuku, falam ya'zan li, maka Allah tidak mengizinkan bagiku. Wasta'zantu, dan aku telah meminta izin kepada Tuhanku an azura qabraha, agar aku boleh menziarahi kubur ibuku, fa azinali, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bagiku untuk menziarahi kubur ibuku." 2259 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi kubur ibu baginda, fabaka, dan baginda telah menangis, wa abka, dan telah menjadikan orang di sekeliling baginda menangis." Maka menangis tak ada masalah. Yang dilarang adalah meratap, maka itu yang dilarang. Dan mengeluarkan perkataan yang menggambarkan tidak menerima akan takdir. Faqala, maka baginda bersabda, "Ista'zantu Rabbi, aku telah meminta izin kepada Tuhanku fi an astaghfira, bahawa pada aku memohon keampunan bagi ibuku. Falam yu'zan li, Allah tidak mengizinkan untukku. Wasta'zantu, dan aku telah meminta izin kepada Allah fi an azura qabraha, pada aku menziarahi kuburnya, maka Allah telah mengizinkanku untuk menziarahi kubur ibuku. Fazurul kubur, maka ziarahlah kamu akan kubur. Fa innaha, kerana menziarahi kubur, tuzakkirukum al-mauta, mengingatkan kamu tentang kematian. Maka penulis telah meletakkan pada baris yang kelima daripada bawah, nombor 1, lil mutaakhirin, bagi ulama-ulama mutaakhirin, berkenaan tentang situasi kedua ibu dan ayah Nabi SAW, maka ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, annahuma ma balagathuma da'wah, ibu dan ayah Nabi tidak sempat menerima dakwah, maka tidak ada azab seksa ke atas orang yang tidak menerima sebarang ajakan kepada agama Allah. Berdasarkan firman Allah pada suratul Isra ayat yang ke-15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan tidaklah kami akan mengazab sesiapa sehingga kami mengutuskan kepada mereka rasul. Maka mengikut pandangan yang pertama ini, maksud daripada hadis, maka istighfar di situ bermaksud bukanlah pada waktu itu pengampunan dosa, tetapi pada waktu itu istighfar memberi maksud yang lain. Memberi maksud yang lain. Maka itu pandangan yang pertama. Allahumma salli ala. Pandangan yang kedua, wa amma man yaqul, ada juga sebahagian berpandangan bahawa kedua ibu dan ayah Nabi telah diberikan kehidupan semula dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada pandangan yang kedua. Dan ada pandangan yang ketiga, yang mana mereka menyebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dan ayah Nabi akan diuji pada hari kiamat, dan mereka pada waktu itu akan diberi peluang sama ada mereka untuk beriman ataupun tidak. Dan ada juga sebahagian pandangan yang menyebut bahawa tempatnya adalah seperti orang-orang yang tidak sempat beriman yang lain daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pandangan para ulama berkenaan tentang ibu dan ayah Nabi. Maka Nabi SAW menyuruh untuk menziarahi kubur. Maka pada baris yang tadi 5, 7, 9, pada baris yang ke-8, maka kata Imam Nawawi, hadis ini adalah sarih fi naskhi nahyir rijal an ziyaratiha. Larangan bahawa tidak boleh menziarahi kubur ianya mansuh dan terbatal. Wa ajma'u, hadis-hadis yang Nabi suruh menziarahi kubur ini disepakati oleh para ulama bahawa menziarahi kubur adalah sunnah. Adapun bagi wanita menziarahi kubur, maka para ulama telah berbeza pendapat. Adakah pada waktu itu wanita digalakkan untuk menziarahi kubur ataupun tidak? Terus baca. Laju sikit, 2260. Daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kamu an ziyaratil kubur, daripada menziarahi kubur." Maka kuntu menunjukkan itu adalah hukum yang awal.
yang telah dimansuhkan. Fazuruha, maka sabda Nabi, maka ziarahlah kamu akan kubur. Wa nahaitukum, dan aku pernah melarang kamu daripada menyimpan daging-daging kurban fauqa thalas, lebih daripada 3 hari. Fa'amsiku, maka sabda Nabi, tidak ada masalah, simpanlah kamu daging kurban ma badalakum, pada kadar yang kamu rasakan sesuai. Wa nahaitukum, dan aku pernah melarang kamu anin nabis, daripada membuat jus-jus buah di dalam bekas-bekas nabis, kerana supaya para sahabat tak teringat untuk meminum minuman yang memabukkan. Maka sabda Nabi, fashrabu, maka minumlah kamu fil askiyati kulliha, pada mana-mana bekas yang kamu mahu. Wala tashrabu, namun janganlah kamu minum ianya dalam keadaan ianya boleh memabukkan, muskira. Maka ini 3 hadis yang digabungkan di sini, yang mana Nabi pernah larang tetapi kemudian Nabi SAW membenarkan. Qala Ibn Numair, baca. 2261, dia hadisnya lebih kurang sama, cuma baca dia sanad dia panjang, baca laju sedikit terus. Ibnu Abi Umar, terus. Bimakna hadis Abi Sinan, ketiga-tiga sanad ini riwayatnya adalah lebih kurang sama seperti riwayat Abu Sinan. 2262 berkenaan tentang orang yang membunuh dirinya. Terus. Telah dibawakan kepada Nabi SAW dengan seorang lelaki qatala nafsah, yang telah membunuh dirinya bimasyaqis, pada baris yang kedua. Apakah maksud masyaqis? Iaitu dengan anak panah. Dia telah bunuh dirinya dengan anak panah. Falam yusalli alaih, maka Nabi SAW tidak mahu mensolatkan jenazahnya. Pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil bagi mereka yang berpandangan bahawa orang yang membunuh diri tidak disolatkan jenazah dia. Dan inilah pandangan Umar bin Abdul Aziz dan juga Al-Auza'i. Sementara itu majoriti para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, mereka berkata orang yang bunuh diri yusalli alaih, akan disolatkan jenazahnya. Wa ajabu, dan mereka memberi jawapan tentang perbuatan Nabi yang tidak mahu mensolatkan jenazah orang yang membunuh diri, bahawa zajran, kerana Nabi nak memberi amaran keras kepada manusia daripada mengikuti perbuatan lelaki ini yang telah membunuh dirinya. Wa sallat alaihi sahabah, namun para sahabat tetap mensolatkan jenazah lelaki tersebut. Wahadha, dan contoh ini adalah sebagaimana Nabi SAW meninggalkan sesuatu, namun pada waktu itu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menunaikannya. Sebab itu Nabi bersabda, sallu, salatlah kamu ke atas teman kamu. Yang mana ada orang yang ada hutang, maka Nabi tak nak solat jenazah orang yang ada hutang. Bukan bererti orang yang ada hutang tak payah solat jenazah dia. Nabi nak beri peringatan agar pada waktu itu berhati-hati dalam berhutang. Namun Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menunaikan solat jenazah, menunaikan solat ke atas jenazah orang yang berhutang. Daripada sini juga Imam Malik berpandangan, seseorang yang menjadi pemimpin, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada menunaikan solat ke atas orang yang membunuh dirinya sendiri, sebagai peringatan kepada rakyatnya supaya tidak membunuh dirinya sendiri. Dan kemudian berkenaan tentang beberapa perkara yang lain, nanti para pelajar boleh baca sendiri. Kemudian wa amma syahid. Okey, adapun orang yang syahid, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menyebut tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Orang yang mati syahid maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dan kemudian di sisi Imam Abu Hanifah, orang yang mati syahid tidak dimandikan namun masih perlu untuk disolatkan.
pada baris yang terakhir. Kita akan sambung hadis yang berikutnya pada jam 6.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.